Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin yang saya hormati, malam ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita akan masuk ke bab yang ke-9, iaitu di muka surat 203, 203, bab baru. Dah selesai bab yang ke-8, berkaitan dengan beberapa hukum hakam fiqh yang menimbulkan kekeliruan. Bab yang ke-9 fokus tentang zikir dan bacaan. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin menimbulkan kekeliruan dalam fikiran sebahagian ahli masyarakat, mungkin tidak semua, iaitu yang pertama, masalah zikir secara berjamaah. Macam yang kita selalu lakukan lah, macam yang kita lakukan sebentar tadi. Selepas solat maghrib, istilah masing-masing berzikir sendiri-sendiri, kita seolahnya di-lead oleh imam, kita follow apa yang dizikir oleh imam dengan istighfarnya, dengan ayat kursinya, dengan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan seterusnya, dan ditutupi dengan doa beramai-ramai. Ini yang dimaksudkan dengan zikir berjamaah. Bukanlah really berjamaah macam solat yang memang kita niat jadi makmum, tidak. Tapi cara zikir itu bersama-sama. Bahkan di setengah tempat dengan suara yang satu. Terutamanya kalau di ma'had misalnya, di madrasah misalnya, pelajar-pelajar kalau dia berzikir itu dengan suara yang serentak. Subhanallah, 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 serentak. Jadi ada timbul kekeliruan dari sudut mana ada golongan umat Islam tertentu yang mendakwa zikir macam itu tidak sunnah. Zikir berjamaah adalah bid'ah. Jadi saya perhatikan rata-rata tak sangatlah di negara kita ni. Kalau kita perhati, tidak berapa sangat. Kalau ada pun mungkin di masjid atau surau tertentu yang merasakan kalau zikir berjamaah ini bid'ah, lalu mereka tinggalkan. Dan bahkan kadang-kadang mereka memang ambil inisiatif, lepas salam mereka terus bangun. Kenapa? Kerana tidak mahu terlibat dengan bid'ah zikir berjamaah. Itu isu yang nak dibincangkan. Baik, soalan. Apakah hukum berzikir secara berjamaah? Yakni berzikir secara beramai-ramai dalam satu kumpulan. Itu satu.
Yang kedua dengan menguatkan suara. Sebab zikir ada zikir secara sir, perlahan, ada zikir secara jahar, secara nyaring. Dua-dua ini diperisukan. Maknanya zikir berjamaah satu isu, dia kata bid'ah. Zikir nyaring juga dia bangkang. Dia kata ini adalah bid'ah. Kadang-kadang dia kata bid'ah, kadang-kadang dia kata tak ikut mazhab Syafi'i. Kita di Malaysia rata-rata taklid dengan mazhab Syafi'i. Tapi bab zikir tak ikut mazhab Syafi'i kerana zikir secara nyaring. Jadi kata dia sepatutnya kalau ikut mazhab Syafi'i, zikir perlahan, jangan nyaring. Sendiri-sendiri saja. Orang tak dengar. Baik. Apakah hukum berzikir secara berjamaah dan hukum menguatkan suara ketika berzikir dan apakah dalilnya? Mana kalau kata boleh, apa dalil? Kalau kata haram atau makruh, apa dalil? Jawapan. Perbuatan ini adalah sunat ataupun sunnah yang sabit dalil syarak padanya daripada Al-Quran dan hadis. Maknanya amalan zikir beramai-ramai dan juga dengan suara yang nyaring itu ada dalilnya. Ada dalil yang berbentuk umum ya. Misalnya banyak kalau dalil tentang zikir ni banyak dalam Quran hadis. Misalnya yang dipetik oleh Ustaz Mahathir dalam buku ini di muka surat 204, iaitu suratul Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ila akhiril ayat. Wasbir nafsaka, sabarlah diri kamu itu dengan siapa? Dengan orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang. Kenapa? Yuriduna wajhah, hal keadaan mereka itu mengharapkan, kalau terjemah wajhah, muka, mengharapkan muka Allah. Tak kena ya? Sebab itu nak tak nak bab tafsir ni kena rujuk kepada ahli-ahli tafsir. Kalau pakai terjemah sendiri boleh tersilap. Ai yuriduna mardati, hendakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka berzikir, berdoa, bermunajah pagi dan petang. Sebab itu saya kata ini dalil dalam bentuk umum. Wadhkurullaha zikran katsira, hendaklah kamu zikir akan Allah Taala sebagai zikir yang banyak. Umum maknanya apa? Apabila Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW bersabar dengan orang macam ini, ya, duduk sekali, jangan tinggalkan mereka. Ini golongan yang diredai oleh Allah SWT. Kenapa? Kadang-kadang kita tak sabar. Sebab orang macam ni kadang-kadang mereka tak ada harta, mereka tak ada pangkat, mereka tak ada pengaruh. Jadi nafsu kita mengatakan tak ada maknalah saya bergaul dengan orang macam ni. Lebih baik saya bergaul dengan orang-orang yang ada kedudukan, yang ada kabel, yang ada pengaruh, yang ada harta. Tapi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT dengan orang macam ni bersama dengan mereka. Biarlah mereka orang miskin ke, orang hamba ke, ya, bersabar sama dengan mereka. Jadi umumnya maknanya apa? Makna perbuatan berdoa, bermunajat, berzikir ini tidak ditetapkan pertama bila. Umumnya pagi petang maknanya sentiasa lah. Kadang-kadang kita kata macam tu umum. Kamu ni pagi petang asyik main game, marah anak. Padahal bukan pagi petang, malam pun dia main juga. Ya, tak betul abah cakap pagi petang. Sebenarnya malam pun saya main juga. Tak ada nak bagi tahu. Ya. Pagi petang tu makna sentiasa. Yang kedua, tidak ditetapkan bilangan kecuali zikir-zikir tertentu ada Nabi SAW beritahu bilangan. Ya, contohnya lepas daripada maghrib tadi, selepas kita istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalam hadis Nabi SAW beritahu 10 kali. Ada fadilat, iaitu dapat 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajah dan dijadikan perisai daripada syaitan. Nak kata ilmu pendinding,
Inilah ilmu pendinding yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalnya ni jangan nak ambil pendinding yang macam-macam. Ya, kau ada yang mengarut, yang ada elemen syirik dan sebagainya. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi. Bila nak amalkan? Lepas solat maghrib dengan lepas solat subuh. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut 10 kali, maka kita usahakan untuk jadikan bilangan itu sebagaimana yang disebut. Kenapa? Tentulah ada faedah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lain kalau kita kadang kita bercakap saja-saja, tak ada makna. Bila Nabi SAW sebut 10 kali, pasti 10 kali itu ada faedah. Lebih-lebih lagi dalam hadis dah sebut apa faedah dia. Rugilah kalau kita tinggalkan bilangan itu. Demikian Allahumma ajirni minan nar juga pada dua waktu ini. Lepas sembahyang maghrib, insya-Allah kalau kita sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali, takdir kita meninggal pada malam tersebut tidak akan masuk neraka. Ya Allah, jauhilah, hindarlah aku daripada api neraka. Itu maksud Allahumma ajirni minan nar. Demikian kalau kita sebut lepas daripada salat subuh juga 7 kali, takdirlah kalau kita meninggal dunia siang hari tersebut juga tidak masuk neraka. Soalan yang agak straightforward, bunyinya mungkin agak kasar. Ya, tuan-tuan nak mati bila? Apa ustaz tanya macam tu? Poinnya apa? Poinnya adalah bila ditanya nak mati bila, hanya ada dua pilihan, mati siang atau mati malam. Baik. Jadi kalau mati siang tak masuk neraka, mati malam pun tak masuk neraka, alhamdulillah. Bahagialah kita berpanjangan, kerana kalau tak masuk neraka tempatnya di syurga. Berapa kali? 7 kali saja. So rugilah kalau Allah majini minan nar kau tak dapat fadilat, kan rugi. Berapa lama? Cuba set timer. Daripada Allah majini minan nar yang pertama sampai Allah majini minan nar yang ke-7. Seminit pun dah sampai. Tapi fadilat bukan main besar, ya. Jadi yang disebut bilangan tu seperti yang 33 itu juga menghapuskan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Takkan tak mau? Bukan tak mau, tak nampak. Bila sebut dosa ni benda tak nampak, jadi kita rasa tak ada apa-apa. Cuba 33 segala hutang-hutang kita dengan bank dihapuskan, tak payah bayar. Budon lah kita. Ya, tuan-tuan mungkinlah tak ada hutang dah settle dah, masing-masing dah settle kereta, dah settle rumah. Ya, yang baru bekerja ni, yang pening dia fikir nak bayar hutang ni, tiba-tiba dengan 33 katanya tak payah bayar hutang langsung, bukan moratorium, hapus terus. Ya, tak akan dituntut lagi oleh pihak bank, dianggap sudah bayar. Mesti kita nak sebut. Adakah lebih besar dihapuskan hutang berbanding dengan dihapuskan dosa? Tentulah lebih besar dihapuskan dosa. Tetapi lain daripada yang disebut oleh Nabi SAW, bilangannya secara umumnya zikir ni Allah suruh zikir banyak-banyak. Selawat pun macam itu, Allah suruh selawat banyak-banyak, ya. Dan selain daripada itu, umum maknanya tidak ditetapkan mesti ada wuduk atau bagaimana. Maknanya tak ada wuduk pun boleh zikir. Tak nak semayang jangan. Semayang tak ada wuduk tak sahlah semayang kita. Zikir tak apa. Tak ada wuduk kita nak zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ataupun istighfar astaghfirullahal azim. Tak ada wuduk tak apa. Dan lagi apabila diperintahkan berzikir, tidak ditetapkan mesti berzikir satu orang diri atau berzikir beramai-ramai. Zahir daripada bahasa Arab sepertinya ramai-ramai. Wadhkuru pada waw di situ, namanya wawul jamaah. Kalau bahasa utara dia kata hendaklah hampa berzikir. Hampa tu mana ramai kan? Kalau ada orang Kedah sini terlalu betul kan saya. Saya faham kalau hang seorang. Kalau hampa mana ramai. Kalau terjemah wadhkuru dengan waw tu maknanya hendaklah hampa semua ni berzikir. Kalau wadhkur, tu seorang. Hendaklah hang berzikir, hang seorang. Tapi kebanyakan dalam Al-Quran dua-dua ada. Dengan seorang pun ada perintah suruh berzikir, dengan ramai pun ada perintah suruh berzikir. Secara umumnya jadi zikirlah. Kalau zikir seorang pun dah patuh pada perintah Allah. Kalau zikir ramai juga sudah patuh kepada perintah Allah.
Maka kalau ada orang yang ingin mendakwa bahawa tak boleh zikir beramai-ramai haram, ya, orang ini kena bawa dalil. Kenapa? Kerana dia cuba menyempitkan yang luas, atau dalam istilah bahasa Arab dipanggil takhsisul umum. Dia cuba mengkhususkan benda yang asalnya tak khusus. Boleh. Takhsisul umum ni biasa berlaku, tapi kena ada dalil. Kalau at-takhsis bidunil mukhassis, kita sempitkan skop dia. Asalnya skop zikir ni seorang-seorang boleh, ramai-ramai juga boleh. Kita nak sempitkan, kita nak kata zikir hanya boleh seorang-seorang, ramai-ramai tak boleh. Ketika itu beban pembuktian di atas orang yang mendakwa. Dia kena bawa dalil kalau zikir beramai-ramai itu dilarang. Bukan sahaja tidak ada dalil, bahkan banyak dalil menunjukkan kalau zikir beramai-ramai itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada Al-A'mash, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlaz zikri." Sesungguhnya Allah memiliki sekumpulan malaikat. Dia ada tugas khusus, ya, malaikat ni. Yatufuna fit turuq. Dia akan duk pusing-pusing di jalanan, cari, ya. Yaltamisuna ahlaz zikri. Tujuan pusing nak cari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman, tengok. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha, apabila malaikat berjumpa dengan satu kaum, yazkuruna ni kalau nak belajar bahasa Arab itu merujuk kepada ramai. Kaum tu pun sudah ada indikasi ramai, ya. Tiba-tiba yang tambah lagi yazkurunallaha, mereka zikir akan Allah Taala. Kalau seorang yazkuru, ya, kalau ramai ada wawul jamaah dan ada huruf nun di belakang tu. Yazkurunallaha maknanya mereka ramai. Tanadau halimu illa hajatikum. Lalu para malaikat berkata, datanglah kepada hajat-hajat kamu. Qala fayahufunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu para malaikat pun melikungi dengan sayap mereka sehingga memenuhi ruangan antara majlis zikir tadi sampai ke langit dunia. Ini menunjukkan redha, ya. Kata malaikat tu melindungi dengan sayap itu bermakna malaikat redha dengan perbuatan mereka. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Lalu apabila dah selesai majlis zikir, Allah SWT bertanya kepada para malaikat, padahal Allah lebih tahu lagi. Jangan salah faham. In tansurullaha yansurkum, kalau kamu tolong Allah maka Allah akan tolong kamu. Kira Allah lemah jugalah pasal tak tolong kita. Jangan faham macam itu. In tansurullaha, intan surillaha, kalau kamu tolong Allah, atau intan surullaha kalau ramai, itu berarti menolong agama Allah. Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan itu juga makna innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya daripada alam ni, makna Allah tak berhajat. Sama juga apabila Allah tanya, jangan dibayangkan Allah tanya sebab Allah nak tahu. Sepertinya Allah belum tahu. Tak mungkin. Maka untuk menghilangkan was-was daripada sebahagian manusia nak memahami hadis ini yang makna yang zahir semata-mata, kiranya Allah tanya, kira Allah nak tahu, maka ditambah wa huwa a'lamu minhum. Padahal Allah lebih tahu lagi daripada malaikat. Sebelum malaikat jumpa Allah dah tahu dah. Sebab Allah tahu perkara yang akan berlaku. Allah yang menentukan. Ma yaqulu ibadi. Ibad ni jamak daripada abdun, ya. Kalau seorang abdun, kalau dua abdani, kalau ramai ibad. Qala taqulu
Lalu malaikat menjawab, yusabbihunaka, mereka bertasbih akan kamu, subhanallah, 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 ya. Wa yukabbirunaka, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yahmadunaka, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa yumajjidunaka, memuji-muji Allah Taala ila akhir hadis. Baik, keterangan. Perkataan yang digunakan dalam hadis ini semuanya dalam bentuk jamak. Hadis ini menunjukkan keutamaan majlis-majlis zikir, mana berkumpul untuk berzikir itu disertai oleh para malaikat dengan keredaan. Berkumpul tengok bola, wallah alam, tak adalah dalil kata malaikat redha. Asalnya harus. Tapi kalau ada elemen-elemen lalai dan sebagainya, boleh jadi haram. Tapi kalau berkumpul untuk majlis zikir, ya ini memang sudah ada dalil. Maka ini menunjukkan keutamaan majlis zikir, kelebihan orang yang berzikir dan mengadakan zikir secara berjamaah beramai-ramai. Fadilat yang ada pada majlis seperti ini akan turut diberikan kepada orang yang ada bersama mereka walaupun tak berzikir. Sebab kalau sama hadis ni, dalam hadis tu bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya apa yang mereka minta jauh daripada api neraka, aku perkenankan. Minta syurga, aku perkenankan. Lagi minta ampun daripada dosa kesalahan. Jadi malaikat ada macam bagi maklumat. Allah sudah tahu, ya, menzahirkan maklumat. Ada satu orang hamba Allah ni, dia ni pendosa, khata', hamba yang banyak buat dosa. Dia bukan nak datang majlis zikir, tapi dia sampai situ orang berzikir, dia duduk sekali. Kadang-kadang macam tu kan. Oh, tentu datang orang zikir, duduk sekali, sekan nak bangun. Ya. Jadi hak ni pun takkan nak ampun juga. Yang memang berzikir, yang memang berdoa, yang memang tu malaikat tak ada komplain lah. Bila Allah kata aku ampunkan mereka, aku perkenankan permintaan mereka. Tapi hak seorang ni, dia hanya duduk. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada malaikat, dia juga diampunkan, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Ahli zikir ni adalah satu kaum, orang yang duduk dengan dia pun tak akan jadi celaka. Bukan ahli zikir itu sendiri, ya, ahli zikir itu bayangkanlah, orang yang duduk, dia tidak berzikir, tapi dia duduk sekali hadir dalam majlis tersebut, maka orang itu juga tidak akan jadi celaka, diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa dia. Nak dalil macam mana lagi? Tapi ada orang, dia ketegang, dia stubborn, dia tak mau juga. Dia kata dah, memanglah hadis ni sebut ramai, tapi dalam ramai tu dia berzikir masing-masing. Mana hang tahu hadis tak amat lagu tu pun. Dia kata memanglah hadis ni cerita satu kumpulan, tapi mereka tu hanya duduk berzikir, tapi zikir masing-masing. Dia masih tak mau kita zikir ramai-ramai ni, padahal tak ada kata dalam hadis ni pun. Kullu wahidin minhum yajlisu li halihi yazkurullaha wahdah, misalnya, tak ada pun. Ini namanya memandai-mandai. Bukan pandai, pandai bagus, memandai-mandai. Hanya semata-mata ketegak tadi lah. Bila dia dah kata benda ni bid'ah, tak boleh, tiba-tiba orang bawa dalil, dia keberatan nak terima dalil, lalu dia pusing benda yang tidak ada dalam dalil. Zahirnya tidak berzikir bersama-sama beramai-ramai. Kenapa kamu nak takwil? Tidak ada satu tuntutan untuk takwil di sini. Nak takwil katanya duduk ramai-ramai tapi zikir masing-masing, itu kenapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat satu bab khusus bertajuk bab keutamaan halaqah zikir. Apa makna halaqah? Dalam TV3 ya, ada rancangan halaqah. Apa makna halaqah? Kalau dalam bahasa Arab disebut hilaq. Hilaq tu adalah jamak kepada halaqah. Satu halaqah, dua halaqatani, banyak hilaqun. Halaqah tu maksudnya bulatan. Jadi maknanya memang para ulama kita tahu, kalau orang itu duduk dalam satu bulatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu termasuk di dalam amalan yang termasuk dalam dalil ni. Dia kata bid'ah. Kita ikut ulama. Ulama lebih faham maksud hadis. Imam Nawawi pakar hadis, pakar fiqh, pakar bahasa.
di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama yang nak menyokong tentang betapa bagusnya kalau kita itu daripada duduk berkumpul bersembang main dam dan sebagainya, ya, kita duduk beramai-ramai satu bulatan berzikir. Kerana ini dalil menunjukkan Allah redha, Allah perkenankan doa, Allah ampunkan dosa dan sebagainya. Baik, selesai. Habis itu zikir kuat. Zikir ramai-ramai tak apa, Ustaz. Ni ada dalil lah. Tapi duk zikir kuat-kuat, macam apa tak zikir perlahan? Sebab zikir kuat itu sunnah. Cuba lihat hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nak apa lagi? Rawahu Syaikhani, dua tok syekh dalam bidang hadis meriwayatkan ni. Confirm dah hadis ni sahih. Ya. Nak kata bid'ah macam mana lagi? Dan bukan setakat sahih. Sahih itu satu hal. Sahih itu menunjukkan kemungkinan bahawa hadis itu daripada Nabi SAW, kemungkinan yang sangat besar. Tak boleh kita nak tolak. Sahih. Sahih maknanya apa? Straight to the point. Kadang-kadang hadis sahih, tapi makna tu tak berapa jelas. Jadi ulama terpaksa ijtihad banding dengan hadis lain. Ulama ni pandangan macam ni, ulama ni pandangan macam ni, dah khilaf. Memang hadis sahih, tapi dalam memahami makna hadis, oleh kerana tidak sahih, dia ada dua. Sahih pasti daripada Nabi SAW atau kemungkinan besar daripada Nabi SAW. Sahih maknanya clear. Hadis ni dua-dua, sahih dan sahih. Apa bunyi hadis ni? Raf'u sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak tegak tahu mana lagi? Dah jelas, straight to the point dah. Apa dia? Raf'u sauti, meninggikan suara, bizikri, melakukan zikir. Bila? Hina yansarifun nasu minal maktubati, ketika orang selesai sembahyang fardu. Sama tak macam kita buat tadi? Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku di zaman Nabi. Apa nak kata bid'ah apa? Tapi Imam Syafi'i kata tak bagi zikir kuat. Tang mana Imam Syafi'i kata tak bagi zikir kuat? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam menghuraikan hadis ini berpandangan bahawa zikir itu asalnya perlahan. Tapi dalam hadis kata zikir kuat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menilai yang zikir kuat itu hanya pada ketika nak mengajar. Dengan kuat tu orang yang tak pandai zikir, dia dengar, dia pandai zikir. Tapi kalau semua sudah pandai, maka kembali kepada yang asal, iaitu zikir secara perlahan. Maknanya itu bukan larangan zikir kuat. Itu kefahaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahawa yang kuat itu pada masa-masa tertentu, tidak membatalkan kefahaman ulama lain. Satu. Yang kedua, boleh jadi zikir kuat ini dilarang dengan sebab yang mendatang. Ya. Kalau ada atas dasar sunnahnya, memang sunnah. Jelas-jelas lah. Zaman Nabi SAW, lepas semayang orang zikir kuat. Bahkan dalam sambungan itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memberitahu, aku tahu kata mereka siap semayang dah ni pasal aku dengar mereka berzikir. Ya habis, Sayyidina Abdullah bin Abbas kan bukan kanak-kanak lagi masa tu. Jadi ada time-time dia tak semayang dengan orang dewasa, budak-budak lagi. Tapi dia tahulah kata orang dewasa dah selesai semayang. Macam mana boleh tahu? Tu dah zikir tu. Mana kuat. Sehingga boleh didengari ya, oleh kanak-kanak yang berada di luar masjid. Tetapi boleh jadi dilarang dengan sebab yang mendatang, iaitu misalnya zikir itu terlampau kuat sehingga mengganggu orang yang sedang solat. Dilarang kerana mengganggu, bukan kerana bid'ah. Ya, kerana mengganggu orang solat itu dilarang, walaupun dengan zikir, walaupun dengan baca Quran. Ya, kita boleh zikir kuat, nampak ada orang sembahyang masbuk dan sebagainya, pelankan sikit. Tapi perhatian saya lah secara umumnya, yang dibuat oleh imam-imam di masjid surau kita tu sederhana. Jarang-jarang yang over. Adalah yang over tu kena pelan-pelan dan nasihat. Tuan imam, mikrofon kita bagus, suara tuan imam pun bagus, derah elok. Kalau combine dua-dua ni, orang sembahyang lagi mereka nak baca
nak baca Fatihah daripada silap baca tahiyat, nak baca Fatihah, baca tahiyat, baca Fatihah, elok kita slow sikit lah. Kena nasihat lah. Tapi bukan kerana bid'ah. Jangan kata zikir jaring ni bid'ah. Bahkan kadang-kadang orang ni dia tak mau juga dengar. Syekh Ibn Baz sendiri, ulama Saudi, mana-mana dia pernah dengar ulama Saudi cakap baru dia kira kalau Syekh Ibn Baz cakap apa. Syekh Ibn Baz atau Syekh Ibn Utsaimin, saya tak pasti ya, salah seorang daripada dua orang ni. Ini tokoh ulama Saudi yang terkenal di zaman ini. Dua-dua pun dah meninggal. Mengatakan bahawa siapa yang mengatakan zikir kuat itu tidak sunnah, maka orang itu orang yang tidak faham sunnah. Sebab itu jelas dalam hadis. Macam mana Nabi kata tak sunnah? Kalau hang kata mengganggu orang solat, itu cerita lain. Mengganggu orang tidur tak boleh. Katakanlah masjid ni ada tempat untuk orang rehat. Bila rehat dia mungkin tidur. Kuatnya zikir itu dijangkakan mengganggu dia tidur pun tak boleh. Bukan kerana zikir kuat tak boleh, kerana mengganggu orang sedang tidur tu tak boleh. Kan halus Islam tu. Bukan hantar bid'ah tak boleh, Nabi tak buat. Zaman Nabi ada. Lalu dia masih nak komplain lagi, iaitu dia kata sahabat Nabi pun tak bagi zikir kuat dalam masjid. Lalu ini telah dikomen oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Wa amma ma nuqila an Ibn Mas'ud annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'i sauti fil masjid faqala ma arakum illa mubtadi'in hatta akhrajahum minal masjid. Adapun apa yang dinaqalkan daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahawa dia melihat satu kumpulan sedang bertahlil dengan suara yang nyaring di dalam masjid, lalu dia berkata, aku tidak memandang kamu melainkan kamu ini orang yang melakukan bid'ah. Lalu dia mengeluarkan mereka dari masjid. Keluar. Ini macam mana ni? Kata boleh zikir kuat. Lalu dijawab oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, falam yasih anhu bal lam yarid. Riwayat macam ni tidak sahih, bahkan tidak ada. Maknanya riwayat ini tidak boleh jadi sandaran hukum. Dari segi kesahihan itu tidak sahih. Dan dari segi kekuatan pun tidak akan kata-kata sahabat kuat untuk menolak hadis Nabi SAW. Apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Mungkin ada sebab yang mendatang yang menyebabkan dia tidak berkenan dengan kumpulan ini. Dan ada sebagian mengatakan memang kumpulan ini ahlul bid'ah, kemudian dia jadi khawarij. Mungkin di situ sudah ada firasat daripada sahabat Nabi kalau kumpulan ini memang mereka ini akan jadi ahlul bid'ah. Wallahu a'lam. Yang penting riwayat itu tidak sahih. Wa min sama akhraja Ahmadu an abi alladziina yaz'umuna anna Abdullah kana yalha an zikri ma jalastu Abdullah majlisan qattun illa zakarallaha fihi. Bahkan dia kata perbuatan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun tak kena dengan riwayat ni. Satu, dari segi sanad dia ada masalah, tak sahih. Yang kedua, tidak pernah aku melihat atau tak pernah aku duduk dengan Abdullah, maknanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bala mana-mana satu pun aku tak pernah duduk dengan beliau kecuali pasti beliau dalam keadaan berzikir. Jadi tak kena. Dia larang orang zikir, dia sendiri suka zikir. Dan tidak boleh mengalahkan hadis sahih tadi yang jelas menunjukkan bahawa zikir dengan meninggikan suara itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada solat fardu. Rumusan. Riwayat itu tidak benar. Nak kata ini confirm daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak benar. Dan kalau benar pun tidak kuat untuk melawan nas yang sahih dan sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abi Wa'il mengatakan beliau sendiri bila duduk bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pasti ada dilantunkan zikrullah. Sebaliknya, kalau ikut kisah yang tak sahih tadi, macam kalau ada zikir Abdullah bin Mas'ud larang. Tak. Kalau ada saja dalam mana majlis pasti dia akan melantunkan zikir. Jadi itu yang lebih selari dengan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Next insya-Allah kita awal insya 8.11. Ini 8.9 minit.
Next insya-Allah kita akan sentuh tentang isu menggerakkan badan ketika berzikir. Kadang-kadang yang tu orang komplain, kadang-kadang kita syok, tak sedar. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau diam saja boleh, kadang-kadang terlena tu kot. Legak badan ni macam semangat sikit. Apa? Menggerak-gerakkan badan ketika berzikir itu apakah hukumnya? Bahkan nanti kita akan sentuh juga tentang isu zikir berdiri. Sebab ada orang yang dirasa janggal dan pelik bila nampak sekumpulan orang sambil berdiri mereka berzikir. Adakah dalil dan sandarannya? Itu insya-Allah kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarrada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwi.